Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, hari ini bangi hujan waktu petang Bandar baru bangi hujan di waktu petang. Saya rasa untuk berkongsi sedikit pengalaman yang setahun jagung. Bagaimana cara penanaman nanas MD2. Okey, ini saya anggap sebagai hobi lah. Hobi yang boleh menghasilkan sesuatu untuk dimakan. Kan, nanas MD2. Nanas MD2 ni dia dianggap sebagai nanas premium lah di Malaysia pada hari ini. Banyak ditanam oleh pekebun-pekebun kecil dan juga pihak industri yang besar lah. Okey, jadi sebab kerja saya berkaitan dengan nanas di ofis, jadi secara tidak langsung dia memupuk minat lah untuk saya menanam nanas MD2. Okey, mula-mula saya nak tunjuk apa nama dia, bahan penanaman. Yang ini kita panggil crown. Okey, ini saya baru tanam tadi. Ada 4 ni. Okey, ini dipanggil crown crown nanas, mahkota nanas yang di atas buah dia tu. Kan buah nanas atas dia tu ada daun kan. Inilah mahkota dia ni. Ini boleh dijadikan sebagai bahan untuk tanaman lah. Okey. Saya gunakan di sini plastik beras. Plastik beras ni banyak di rumah kan, sebab ialah isteri saya dia buat jualan nasi Arab kan, Mandy Rice. Jadi plastik beras ni banyak lah di rumah. Jadi saya terfikir bagus saya pakai kan untuk menanam crown ni. Okey, ini crown ni kita boleh tanam direct macam ni. Satu crown letak dalam satu bekas pasu apa saja atas tanah. Okey, selain tu kalau rasa macam kita mau banyakkan dia, crown ni kita boleh potong dua. Contoh potong dua begini. Okey, ini crown asal. Crown ni, yang ni tadi ni, ini saya potong dua macam ni lah. Bukan pakai tangan, saya pakai pisau. Okey, pakai parang. So potong dua sampai ke bawah. Okey, kemudian dia boleh ditanam jadi begini. Okey, dia akan keluar anak yang baru. So ni anak yang baru. Kan? Satu lagi dia punya pasangan ni. Okey, ni yang crown asal. So ni anak yang baru. Kan? So daripada satu kita dapat dua. Potong 4 pun boleh kan, benda ni potong begini, kemudian potong begini, kan, sampai ke bawah boleh dapat 4. Kalau terra boleh potong sampai 16. Try lah. Okey, itu crown. Okey, kemudian yang ini dipanggil sulur. Sulur ni adalah anak pokok yang terhasil daripada pokok tadilah, daripada pokok sendiri. So ini bahan utama lah untuk menanam sulur dan juga ini crown. Okey. So tanah yang saya guna, okay, nanas ni dia punya tanah kalau boleh jangan tanah yang menakung air. Okay, saya guna tanah ni, tanah ini yang saya belilah. Okey, green soil. Tanah ni bagus. So far alhamdulillah okey untuk nanas. Boleh dapat harga dia RM10, RM12, RM15. Tengoklah di mana-mana nursery. Okey. So tadi tu inilah tanah tu inilah. Okey. So tanah ni dia tidak menakung air apabila hujan. So sebab nanas ni dia tidak boleh kena air banyak sangatlah. Okey. Alright. So kalau kita tengok di sini, ini sulur ni saya tanam sebulan lepas. Yang ni yang hari ni. So kita boleh tengoklah nanti
dia punya hasil macam mana kan. Tapi biasanya sulur ni dia menghasilkan hasil buah lagi cepat lah daripada crown ni. Okey, contoh yang daripada crown ni kan, kalau tengok ni apa nama dia ni, daun asal dia lah, crown tadi kan. So dia akan menghasilkan pula daun yang baru lah. Ni semua daun baru dah ni. Okey, ini sulur, daripada sulur. So kalau tengok di sini dia ada pelbagai saiz lah, sebab yalah saya tanam pun bukannya dalam masa yang sama kan. Okey, nenas mengambil masa lebih kurang, kalau MD2 ni lah 16 bulan lah, 16 bulan untuk berbuah, setahun lebih. Kalau tengok pokok yang ni dah besar, InsyaAllah dalam masa yang singkat dia akan berbuah. Okey, kita tengok. Okey, pokok yang tu dia sudah berbuah. Okey, pokok ini ini tadi kan contoh buah, adui, ada duri. Okey, ini buah ni bila kita petik, bila kita harvest, ini tadi yang crown tu lah. Ni crown ni boleh tanam terus. Yang buah ni boleh makan bila sudah masak. Okey, sebenarnya kita boleh buat hormon. Kita boleh buat penghormonan. Maksudnya kita bagi hormon untuk menggalakkan dia berbunga dan berbuah. Nenas ni dia ada bunga. Sebelum dia menghasilkan buah yang macam ni, dia akan menghasilkan bunga dulu lah. Dia ada contoh di bawah bunga tu. Ada satu pokok saya di bawah tu, tak nampak. Okey, so selepas dia berbunga tu dia akan menghasilkan buah lah. Inilah buah dia. Kita boleh hormon. Hormon ni boleh dapat di kedai, boleh dapat di kedai pertanian. Ada pelbagai jenis, boleh google lah hormon nenas. Dia selepas dihormon tu dalam tempoh lebih kurang 3 bulan lah. 3 bulan, bukan 4 bulan lah. 4 bulan selepas kita hormon tu, insyaAllah kita boleh start untuk memetik lah. To be exact 135 hari. Okay, so yang tadi saya kongsikan satu lagi lah. Nenas ni untuk sulur tadi kan ini crown, ada sulur kan. Sulur tu bila kita petik buah ni, insyaAllah sulur tu dia akan keluar lah anak pokok tu. Contoh dia daripada kawasan situ kan, ni dalam ni dia akan keluar nanti sulur dia. Sulur lah keluar macam tu. Susah juga saya nak cakap sebab sini belum ada yang mengeluarkan sulur. So sulur bila kita tanam, bila kita harvest, cabut dari pokok tu, kita boleh tanam di tempat lain lah. Contoh macam ni kan. Dia nenas ni apabila dia berbuah, dia tidak akan berbuah lagi. Dia macam pisang juga. Pisang tidak berbuah. Pisang tidak berbuah 2 kali. Nenas pun sama sebenarnya. Dia pun tidak berbuah 2 kali. Selepas berbuah, sulur keluar, kita tanam. So pokok lama tu macam mana? Pokok asal dia tu. Pokok asal dia tu saya buat macam ni. Saya potong semua dia punya buah. Buah pula dia punya daun. Potong semua dia punya daun. So bila dipotong daun ni, sebenarnya pokok ni dia akan stres. Dia akan tertekan. Apa pasal kau potong aku ni? Kan. So cara untuk dia survive, dia akan menghasilkan sulur tadi lah. Semalam saya pergi saya berjumpa dengan seorang saya anggap pakar nenas lah. Brother ni ajar juga. Sebenarnya kalau kita tidak potong macam ni lebih bagus. Lebih bagus sebab dia boleh menghasilkan lebih banyak anak. Itu cara dia lah. Tanam nenas agak mudah, senang. Dia tidak memerlukan air yang banyak. Jangan siram hari-hari. Tapi kalau hujan macam ni, biarlah kan. Apa lagi?
perlu direct cahaya matahari lah. Macam ni saya letak di balkoni rumah, sebab isteri saya sudah bising. Dulu saya letak di bawah, saya pindahkan ke atas. Ni kira dia direct dengan sunlight lah. Kalau ada cahaya, kalau ada matahari di atas ni, dia direct kena lah ni. Dia ada banyak lagi sebenarnya ilmu penanaman nanas ni. Saya pun sebenarnya masih belajar. Okey, saya pun bukannya pakar, tapi alhamdulillah adalah ilmu sikit-sikit. Dan alhamdulillah setakat ini semua yang saya tanam alhamdulillah berbuah dan manis, sebab MD2 pun memang manis. Dasarnya MD2 tu memang manis. Kalau dapat yang kurang manis tu mungkin adalah sikit selek sana sini kan. Dan dia ada indeks, okey, nanas ni. Kalau dia macam hijau lagi macam ni, indeks kosong lah. Jadi dia ada indeks kosong sampai indeks 6. Indeks 6 tu yang kita tengok yang warna kuning betul-betul tu kan. Tapi yang ni belum matang. Yang ni kau jangan makan. Okey. So saya rasa itu sahaja perkongsian setakat ni. InsyaAllah lah lain kali lagi, kalau ada tiba-tiba rasa mau berkongsi, saya akan buat lagi lah. Kalau ada yang mau tengok lah. Alright, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.